Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pelajar darjah 5. Hari ini kita akan belajar jenayat dan masuk tajuk baharu iaitu pelajaran yang kelima iaitu had minum arak. Maksud had minum arak ni adalah hukum minum arak. Apa hukum kita minum arak itu? Okey, seperti mana kita tahu kalau kita perasan kalau kat kedai-kedai ada je jual minuman arak. Jadi kalau contohnya kalau orang Islam minum arak, apa hukuman dia? Kalau macam orang Cina yang beragama lain, orang agama lain itu mereka punya hukuman lah. Ini kita dari segi sudut Islam. Kita sebagai orang Islam, kalau orang minum arak, apa hukuman dia? Apa hukum dia? Okey. Sebelum tu kita tengok yang kat bawah itu, pengertian hukum minum arak. Apa itu hukum meminum arak? Meminum segala jenis yang memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal. Okey, seperti mana yang kita tahu, kalau kita minum arak ni, contoh kalau orang Islam minum arak, air arak ni akan memabukkan. Dia bukannya kalau kita minum air arak ni kita rasa normal. Tidak, kita akan dirasa macam rasa pening-pening, gitulah. Ustaz pun tak pasti. Tapi kalau macam kita perasan kalau kita tengok TV, orang tu macam rasa jalan tuhyung hayang. Tu orang yang minum arak. Okey, dia memabukkan. Ataupun kalau contoh kalau selain air arak, ada juga contoh-contoh air lain yang boleh memabukkan. Okey. Contohnya Ustaz pun tak pasti, kata orang macam air ketum, air nira, wallahu a'lam bisawab. Ustaz tak pasti sebab Ustaz tak pernah minum. Okey. Dalil pengharaman arak. Okey, firman Allah Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innama khamdur wal maisir wa ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah yakni semuanya kotor, iaitu keji dari perbuatan syaitan. Okey, oleh itu hendaklah kamu menjauhi supaya kamu berjaya. Maksudnya Allah dah pesan supaya kita menjauhkan diri daripada apa? Daripada arak, daripada judi, daripada pemujaan berhala, daripada mengundi nasib dengan batang-batang anak panah. Sebab itu adalah seorang perkara yang keji dan disukai oleh syaitan. Jadi kita tidak boleh buat perkara-perkara itu. Okey. Yang bawah pula 5.3, syarat perbuatan minum arak yang boleh didakwa. Apakah syarat-syarat bagi orang yang kena dakwa tu? Ciri-ciri orang tu apa dia? Apa orang tu kena ada? Okey, pertama sekali, bahan yang memabukkan dalam bentuk minuman sekalipun dicampur bahan lain seperti makanan. Okey. Maksudnya dalam bentuk minuman. Okey. Dia boleh dijatuhkan dakwa, boleh didakwa untuk hukuman had minum arak, hukum minum arak. Okey, kedua, orang yang dituduh telah pun minum arak. Maksudnya orang yang kita tuduh tu lah orang tu dia dah minum arak. Sebab kita dah nampak. Tu boleh didakwa. Kalau lagi kita tak nampak orang tu minum arak, maka kita tak boleh dakwa dia. Dia mesti ada bukti. Ada air minuman arak tu, ada orang yang minum tu. Kalau tak ada, maka tidak boleh didakwa. Okey. Nombor 3, minum melalui mulut dan telah sampai sekurang-kurangnya ke halqum. Maksudnya kita nampak orang tu minum, orang tu dah minum, dia dah teguk. Kita dah nampak dia punya halqum tu, dah nampak airnya dah turun. Macam tu. Maksudnya dia dah jatuh minum arak. Dia dah masuk hukum minum arak dan boleh didakwa.
Melainkan contohnya kalau dia terminum, dia tak telan lagi tapi dia dah sampai baru masuk mulut sikit je, baru sampai lidah, maka dia tak kena dakwah tapi dia kena bersihkan cepat-cepat supaya dia mengelakkan daripada hukum minum arak. Okey, seterusnya dan nombor 4. Minum kehendak sendiri, tidak dipaksa ataupun terpaksa. Maksudnya orang yang kita dakwa tu dia nak minum, maksudnya dia minum dengan dia merelakan diri dia nak minum arak tu. Jadi dia dikenakan hukuman minum arak. Okey, kena hukuman dia. Okey. 5.4. Hukum minum. Apa hukum orang yang minum itu? Pertama sekali adalah haram dan yang kedua adalah berdosa besar. Okey. Kadar had kesalahan. Berapa kali sebatan dia? Hukumannya adalah sebatan. Jadi berapa kali sebatan dia kena hukuman bagi orang yang minum arak? Apa hukuman dia? Iaitu pertama sekali adalah 40 kali sebatan bagi orang yang merdeka. Orang yang merdeka ni macam orang yang bebas lah, macam kita ni. Kita macam rakyat Malaysia ni bebas, tak ada di bawah peperangan ke apa, tak ada. Jadi kita memang boleh dikenakan 40 kali sebatan jika kita minum arak. Okey, manakala 20 kali sebatan bagi hamba. Okey, hamba ni maksudnya orang yang ditawan. Tu kalau zaman-zaman dulu kalau ada peperangan, orang yang ditawan tu kalau contoh dia minum arak, dikenakan 20 kali sebatan. Okey, hukum ta'ziz. Hukum ta'ziz dah belajar sebelum ni, ta'ziz. Okey, iaitu tambahan. Maksudnya jika ditambahkan lagi, kena kalikan 2 lah. Kalau yang merdeka dari 40 jadi 80 kali sebatan. Okey, bagi orang yang merdeka, manakala 40 kali sebatan daripada 20 tu menjadi 40 kali sebatan bagi orang yang hamba juga. Okey, bawah tu pula 5.5. Sabit had hukuman. Okey, hukuman tu mesti siapa? Pertama sekali adalah 2 orang saksi, iaitu lelaki, mesti lelaki. Okey, 2 orang saksi lelaki. Okey, yang kita contoh kita nampak orang tu, pastikan kita dan kawan kita nampak orang tu minum arak, 2 orang saksi. Lebih tak apa, tak boleh seorang. Okey, lepas tu keduanya adalah pengakuan diri sendiri. Pengakuan diri sendiri adalah maksudnya adalah orang yang minum arak tu dia mengaku, ya aku minum arak. Maksudnya memang kita nampak. Contohlah ada orang tu minum arak, 2 orang saksi tengok, oi kau minum arak. Maksudnya orang cakap tu, orang yang mabuk tu cakap, okey aku minum arak. Maka terjadilah sabit hukuman. Okey, tidak sabit had iaitu hukuman. Okey, pertama sekali keterangan seorang lelaki, keterangan seorang perempuan. Tak boleh. 2 orang saksi mesti lelaki. Tak boleh seorang lelaki dengan seorang perempuan. Maka tak terjatuh hukuman minum arak. Tapi kalau 2 orang saksi terjadi. Okey, ni yang tak terjadi tak jadi hukuman. Okey, kedua, keterangan seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Pun tak boleh juga. Seorang lelaki, 2 orang perempuan. Tak boleh. Sebab dia kata 2 orang. 2 orang siapa? 2 orang lelaki. Bukan seorang lelaki, 2 perempuan. 2 perempuan pun tak boleh juga. Okey. Dan yang ketiga adalah 2 orang perempuan ataupun lebih. Ni dah 2 orang. Lebih pula tu. Tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka perempuan. Sebab syaratnya adalah 2 orang lelaki. Okey, seterusnya. 5.7. Syarat peminum arak yang dikenakan hukuman. Maksudnya ciri-ciri orang yang minum arak tu dan dia kena hukuman. Apa ciri-ciri dia? Pertama sekali, mesti dia seorang yang berakal. Dia seorang yang berakal, dia bukan orang gila. Dia mesti orang yang berakal, lepas tu dia minum arak. Jadi dia patut dikenakan hukuman. Kedua adalah baligh. Okey, ketiga Muslim.
Dia mesti Islam. Kita nak hukum orang yang minum arak tu mesti Islam. Bukannya orang tu, kita nak hukum orang tu tapi orang tu kafir. Tak boleh lah. Dia kena orang yang Islam. Okey, yang keempat, kehendak sendiri. Okey, kehendak sendiri. Maksudnya orang yang minum arak tu, dia merelakan diri dia nak minum arak. Sebab dia nak minum arak. Okey, jadi dia patut dikenakan hukuman. Okey, lepas tu tahu arak. Dia tahu arak tu, dia nampak tu arak tapi dia tetap minum juga. Jadi patut dikenakan hukuman. Okey, dan yang terakhir sekali, tahu hukum. Dan juga orang yang tahu arak tu, tahu minuman tu arak dan dia tahu hukum minum arak tu adalah haram. Tapi dia tetap minum juga, maka dikenakan hukuman dikenakan hukuman sebatan. Okey. Okey, 5.8. Pelaksanaan hukuman haid minum arak. Okey, pertama sekali, tidak boleh dilakukan semasa peminum itu mabuk. Maksudnya adalah orang yang kita nak hukum tu, orang yang nak kena disebat tu, dia tak boleh dalam keadaan yang mabuk. Mesti dia dalam keadaan sihat, dalam keadaan normal. Dia tidak mabuk. Ketika normal itulah, ketika sihat itulah dikenakan hukuman. Okey. Tujuan haid untuk menakutkan dan mencegah. Okey. Islam nak membuat hukuman bagi orang yang minum arak ni adalah untuk apa? Bukannya untuk menjadi kejam, tidak, tapi untuk mencegah. Orang tu dah kena hukuman, jadi kau lepas ni jangan minum lagi arak. Maka orang yang minum arak tu dia cegah lah, lepas ni tak boleh minum arak. Kalau dia kena lagi, maka dia akan kena hukum. Okey. Dan yang terakhir, 59. Kesan buruk minum arak. Maksudnya kesan, iaitu apa yang berlaku kalau orang tu minum arak. Okey. Pertama sekali adalah menjejaskan kehidupan manusia. Maksudnya kalau kita terdedah dengan minuman arak ni, maka menjejaskan kehidupan kita. Sebab siapa yang minum arak ni adalah satu budaya yang tidak sihat dan tidak patut diambil, sebab memang diharamkan. Nabi pun dah mengharamkan, Allah pun dah mengharamkan. Okey. Nombor 2, hilang matlamat hidup. Kita nak mendapatkan matlamat hidup yang baik, tapi kalau kita dah minum sekali minum arak, maka hilanglah kita punya matlamat kehidupan Islam kita tu. Okey. Nombor 3, menjatuhkan maruah. Okey. Menjatuhkan maruah kita tau. Maruah orang yang minum arak. Kalau kita minum arak, jadi kalau boleh janganlah, cegahlah, haramkanlah kita daripada minum arak. Okey, keempat, menjejaskan kesihatan diri. Ingat, minum arak ni adalah boleh menyebabkan banyak penyakit. Bukannya penyakit yang kalau kita minum arak ni jadi sihat. Tidak. Kita minum arak ni boleh menjadi lebih sakit. Okey. Nombor 5, yang atas sekali, merosakkan akal fikiran kita. Okey. Kalau kita minum arak, kita akan menjejaskan otak kita, akal fikiran kita. Daripada kita jadi sepandai-pandai umat, sepandai-pandai orang, tapi bila kita dah minum sekali, maka terjejaslah kita punya akal fikiran kita. Okey. Seterusnya, terjebak kepada maksiat. Bila kita dah minum arak, kita dah ibarat seperti membuka satu perkara yang banyak dosa akan kita lakukan. Sebab terjebak arak lah, kita akan banyak buat maksiat. Contohnya apa? Kita akan berzina, akan belajar mencuri, akan belajar merompak. Jadi budaya haram ini akan terjadi sampai terkait-kait yang lain juga. Maka tidak bolehlah kita buat macam tu. Ingat, itu kesan bagi orang yang minum arak. Okey, dan seterusnya, tunduk hasutan syaitan. Maksudnya syaitan suka tengok kita minum arak. Sebab
Syaitan suka tengok orang minum arak sebab arak tu haram. Jadi bila kita minum arak tu, syaitan kata, "Oi, sukanya aku tengok orang ni minum arak." Tak boleh lah macam tu. Jadi kita kena mencegah apa yang syaitan suka. Kita kena ingat kepada Allah, beriman kepada Allah, makan benda yang halal-halal sahaja. Okey, dan yang terakhir sekali, akan menyebabkan, kalau kita minum arak akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan lupa kepada Allah. Maka bahayalah kalau kita minum arak ini. Tak elok, sangat tidak elok kepada umat Islam dan umat diri kita sendiri, keturunan keluarga kita sendiri, tak boleh minum arak. Okey, jadi sekian itu daripada Ustaz. Dan yang terakhir sekali, Ustaz nak akan bagi latihan buat muka surat buku aktiviti muka surat 34 hingga 42. Okey, jadi sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.